Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana وافتح علينا فتوح العارفين كما فتحت على أنبيائك وعلى أوليائك وعلى عبادك الصالحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحليم الحكيم. وبعد. Kita sambung semula pengajian kita matan al-hujjah. Kita dah sampai ke tajuk farqu al-wudu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid-darain amin. Qala faslun furudul wudu'i wa sunanuhu. Furudul wudu' wa sunanuhu. Pasal yang menceritakan tentang, membincangkan tentang fardu wudu dan juga perkara yang sunat dalam wudu. Ada ulang sekali, ulang lagi lah tersebut untuk kita kemaskan. Pembincangan ataupun pengajian kita dalam ilmu fiqh ini ialah kita sudah kaji dan kita sudah cari tentang hukum hakam. Kita dah sebut hukum ni wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Ini yang asasnya. Kita nak cari hukum-hukum yang 5 ini untuk kita letakkan pada perbuatan-perbuatan mukallaf. Kita nak letakkan hukum-hukum ini kepada perbuatan-perbuatan manusia lah. Kita sebut secara mudahnya kerana kita ni manusia. Jadi ilmu fiqh tujuannya untuk bincang tentang apakah hukum bagi setiap perbuatan. Jadi para ulama susun dan kata berdasarkan susunannya, berdasarkan keperluan dan berdasarkan realiti lah. Yang paling penting ataupun yang paling banyak sebagai muslim ini yang perlu kita tahu ialah berkaitan dengan ibadat. Sebab ibadat ni perkara yang wajib ke atas semua orang. Jadi disusunlah, dimulakan dengan bab solat dulu. Dia masuk bab puasa, zakat dan haji. Di bab solat kena mula dengan taharah dulu. Jadi ala kulli hal, perbincangan kita dalam ilmu fiqh adalah kita nak cari hukum terhadap perbuatan manusia. Dan susunannya dimulakan dengan, disusun dengan kadar keperluan. Ada setengah-setengah kitab susunan bab itu tak sama, setengah mazhab tak sama susunan. Yang penting susunan itu bagaimanapun ialah fokusnya nak tujuan nak susun supaya manusia, oleh manusia lah, muaslah tahu perbuatan ini hukumnya apa, perbuatan ini hukumnya apa. Jadi sekarang ni kita dah masuk pada bab wudu. So pengarang start dengan dia kata faslun furudul wudu. Kita ada kat sini perbuatan manusia ni adalah al-wudu. Apa kan? Saya nak tunjuk. Kita nak masuk kat situ pula. Nak tengok kat mana yang mana kata mana satu hukum, mana satu perbuatan. Yang ada depan mata kita sekarang ni al-wudu. Ini perbuatan manusia. Hukumnya apa? Ada hukum yang fardu. Ada perkara yang wajib dalam wudu. Wa sunanuhu. Dan ada hukum yang sunat dalam perbuatan yang nama dia al-wudu tadi. Jadi ini fokus dan juga ini matlamat kita akan cari dan kita nak capai dalam pengajian fiqh begini. Al-fardu ni fardu sama lah maknanya dengan perkataan al-wajib. Al-fardu, furu ini jamak kepada fardu. Banyak fardu ni, banyak fardu lah kat sini, furu ni banyak fardu. Cuma kita nak tengok makna al-fardu kat sini ialah apa yang disebut dalam kitab usul fiqh. Dia kata ma yusabu fa'iluhu, apa yang akan diberi pahala kepada pembuatnya, wa yu'aqabu tariku, dan akan dihukum orang yang tak buat perkara tersebut. Ini salah satu definisi. Jadi daripada definisi tadi kita fahamlah perkara yang fardu ni, terjemah dari segi bahasa mudahnya disebut ma la budda minhu, ataupun dia kata yang al-lazimu, benda-benda yang mesti. Jadi al-fardu ni benda-benda yang tidak boleh tidak, mesti ada.
ataupun benda-benda yang menjadi satu al-lazim. Lazim ini menjadi satu yang kemestian, mesti dibuat. Ini perkataan al-fardu ataupun al-wajib. Yang keduanya perkataan yang kita jumpa di sini ialah as-sunan. As-sunan jamak kepada as-sunnah. Sunnah dalam perbincangan ilmu fiqh di kalangan para fuqaha disebut makna sunnah itu sama dengan perkataan istihbab, sunnah, mustahab. Samalah maknanya. Maknanya dia kata ataupun definisinya disebut perkara yang yusabu fa'iluhu, diberi pahala, diberi ganjaran kepada orang yang buatnya, wala yu'aqabu taribuhu, tetapi tidak didenda, tidak diiqab, tidak diazab orang yang tidak buat perkara tersebut. Jadi ala kulli hal maknanya ialah perkara yang mulia dan dituntut tetapi tidaklah lazim, tidaklah menjadi satu kemestian. Sekarang boleh beza kan? Jelaslah kot dari segi perkataan al-fardu dengan as-sunnah. Jadi daripada tajuk ini saja kita dah boleh faham bahawasanya di dalam perbuatan al-wudu tadi adanya di sana perkara yang menjadi kemestian, perkara yang mesti menjadi la budda, mesti buat. Kalau tidak akan dikira itu sebagai wudu. Ataupun bahasa fiqhnya tidak sah wudu seseorang itu. Maksudnya tidak ada wudu. Kalau tak ada perkara ni tidak akan ada wudu. Ini yang dimaksudkan dengan al-fardu. Ada perkara yang fardu dan ada perkara yang sunnah, perkara yang level yang digalakkan, dituntut tetapi tidaklah menjadi satu kemestian. Kalau tak buat pun masih lagi dikira sebagai wudu. Ada perkara yang bila tak buat tidak dikira langsung wudu. Ada perkara yang bila dibuat masih apabila tidak dibuat masih lagi dikira sebagai wudu, tapi kuranglah dari segi kualiti ataupun kuranglah dari segi ganjaran pahala. Jadi tajuk ini dia akan bincang tentang apa yang fardu dan apa yang sunnah di dalam perbuatan wudu tadi. Seterusnya perkataan al-wudu. Wudu ni jelaslah, semua orang faham lah. Cuma dari segi pembahasan ilmiahnya, para ulama kebiasaan dia akan sebut juga lah apa maksud perkataan al-wudu. Dia sebut al-wudu minal wada'ah. Perkataan al-wudu ni daripada perkataan Arab asalnya al-wada'ah. Al-wada'ah ni maknanya ialah an-nazafah, bersih. Al-wada'ah bermakna an-nazafah. Ini dari segi perkataan bahasa lah. Cuma dari segi pengertian istilah perbincangan dalam ilmu fiqh ni disebut af'alun makhsusah, perbuatan-perbuatan yang khusus, pergerakan anggota badan yang khusus. Dia kata apa? Dia kata tustabahu bihi as-salatu, yang membenarkan dan yang tustabah ni mengizinkan, membenarkan kita untuk menunaikan solat selepas daripada perbuatan tersebut. Al-wudu itu cara lebih kurang lah. Maknanya al-wudu ini ialah perbuatan yang apabila kita buat kita akan dibenarkan untuk bersembahyang selepas daripada itu. Ataupun dengan lebih tepat lagi, lebih mendalam lagi, ialah al-wudu ialah satu perbuatan yang mana dengan perbuatan tersebut akan menghilangkan hadas kecil daripada anggota tubuh dan badan kita ini. Itu je dia punya isi utama dalam wudu. Wudu ini ialah satu perbuatan yang akan menghilangkan hadas kecil yang ada pada anggota badan seseorang manusia itu. Hadas ini kita dah sebut mungkin dalam kelas-kelas yang lepas, tapi kita sebut juga Fadilatul Syekh Ali Jumaah radhiyallahu ta'ala anhu wa hafidhahu ta'ala, dia sebut, dia buat perbandingan nak bagi mudah faham, nak bagi kita mudah faham hadas ni apa. Dia kata apabila berlaku sebab-sebab hadas, kita ambil yang pertama hadas kecil. Hadas kecil ni keluar sesuatu daripada kubul dan tubuh, kemudian tidur yang tidak tetap, punggung, dan juga semualah sebab-sebab yang dibincang dalam bab perkara yang membatalkan wudu. Apabila berlaku perbuatan yang disebutkan asbabul hadas tadi, penyebab-penyebab kepada hadas tadi, dia kata kita boleh buat satu gambaran, kita bayangkan, kita bayangkan bahawasanya anggota tubuh manusia ni akan naik, akan melekat padanya debu-debu. Kalau sebab tu sebab hadas yang kecil, akan naiklah debu yang berwarna hijau. Dia bagi contoh warna hijau, hadas kecil
Syekh Mas'ud contoh dia ambil warna hijau. Warna hijau ni naik di muka, naik di tangan sampailah ke siku, naik di kepala, dan naik daripada kaki sampailah ke buku lali. Itu apabila berlaku sebab hadas kecil. Apabila kecil, apabila pergi ke tandas tunaikan qada hajat, hadas besar, buang, tak faham lah. Itu kalau bahasa Melayu ni, buang air besar tu bukan hadas besar. Air besar tu maknanya tandas lah, pergi jamban. Jadi ala kulli hal bila berlaku sebab hadas tadi, seakan-akan naik debu-debu pada anggota-anggota yang disebutkan tadi. Cara nak hilangkan debu ni mesti, tak boleh tidak, mesti melalui perbuatan yang namanya al-wudu. Perbuatan yang namanya al-wudu. Yang ni yang kita nak bincang nanti. Kalau hadas besar pula, bandingannya ataupun kita buat perumpamaan, kita bayangkan apabila berlaku sebab hadas besar, maka akan naiklah debu hitam pada seluruh tubuh badan seseorang anak Adam itu. Jadi sebab tu mandi wajib kena basuh semua sekali, barulah hilang hadas. Kalau wudu kena basuh anggota-anggota yang naik debu-debu pada anggota-anggota yang khusus tadi. Jadi nak buat perbuatan wudu ni nak sahnya mesti kita tengoklah apa yang menjadi syarat, apa yang menjadi rukun, dan apakah perkara yang menjadi kemestian dalam perbuatan wudu ni tadi. Jelaslah dekat ni kan. Okey. Qala rahimahullahu taala wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Perkara asas, perkara utama, perkara yang menjadi rukun. Furud kat sini bermakna rukun lah. Rukun ni ar-ruknu, kata rukun ni ialah di bahasa ni disebut janibu syai' al-aqwa. Bahagian-bahagian daripada sesuatu itu yang paling kuat ataupun yang paling penting sekali. Maksudnya kalau dalam rumah nak bina rumah ataupun bina masjid, tiang itu adalah salah satu kategori rukun lah. Maksudnya tapak itu pun rukun, dinding pun rukun. Sebab kalau tak ada tiang, tak ada dinding, tak ada lantai, orang tak sebut bangunan, tak sebut rumah. Itu disebut ar-ruknu. Dari segi bahasa Arabnya, janibu syai', salah satu bahagian daripada satu benda itu yang paling kuat. Dari segi pembincangan fiqh ni, masuk rukun ni adalah perkara yang tidak boleh tidak tadi. Yang mana bila hilang salah satu daripada perkara yang menjadi rukun tadi, maka akan hilang semua sekali. Hilang terus perkara yang nak dibina tadi. Ini maksud rukun. Bagi contoh kita tengok wudu. Bila kata rukun, bila kata fardu, bila kata rukun ni, kita buat 5 rukun. Kita niat, kita basuh muka, basuh tangan, kita sapu kepala, tapi kita tinggal yang kaki. Kita tak basuh kaki. Maka tak ada wudu, ternafi turut dan hilang turut wudu tadi. Sebab apa? Sebab belum cukup salah satu rukun. Ini kata rukun tu, hilang satu akan ternafi semua sekali. Dia basuh semua sekali, cuma dia lupa niat, maka ternafi juga yang nama wudu tadi. Jadi basuh tadi jadi basuh biasa lah, tak nama basuh yang nama dia al-wudu. Bila jadi basuh biasa maka tak hilang lah hadas tadi. Jadi nak bagi hilang hadas mesti ada wudu. Wudu tu mesti ada perkara-perkara asasi yang 6 ini. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Fardu bagi wudu ini ada 6 perkara. 6 perkara ni ini yang kita nak sebut bila kita sebut mengaji fiqh Syafi'i. Kita mengaji fiqh, kita mengaji hukum akad berdasarkan apa yang dididik dan diajarkan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Maka ini antara contoh tempat-tempat yang kita boleh tengok perbezaan di antara seorang mujtahid dengan mujtahid yang lain. Kau mana pun tak ada masalah lah. Kena faham. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa kita belajar fiqh Syafi'i? Kita tak belajar fiqh Hanafi, tak belajar fiqh Hanbali. Kita jawaban kita ialah nak pilih mana-mana satu untuk belajar tak ada masalah. Yang penting tunaikan ibadat, tunaikan kefarduan, lakukanlah perbuatan-perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting mesti bertepatan dengan hukum hakam. Nak bertepatan dengan hukum hakam mesti melalui para mujtahidin, ahli yang dapat terang hukum hakam dengan betul. Asalkan kita ambil salah satu, kita ikut pandangan-pandangan mujtahidin, pandangan orang yang layak untuk menerangkan tentang hukum hakam ini, maka kita dah dikira menunaikan tanggungjawab kita. Jadi nak belajar mana satu tak ada masalah. Cuma
Cuma kenapa di tanah Melayu ataupun di Malaysia kita, pengajian kita berteraskan dan dimulakan dengan kajian mazhab ala mengikut mazhab Imam Syafi'i. Ia sebenarnya kaitan dengan persoalan sejarahnya juga, sejarah pendidikan. Sebab yang mula datang di tanah Melayu, pendakwah dan juga tuan-tuan orang alim yang mula datang itu adalah orang-orang yang belajar dan mengamalkan dan beribadat berdasarkan panduan mazhab Syafi'i. Jadi kenapa perlu kita ingkar? Kenapa perlu kita nak marah? Kenapa perlu kita nak timbulkan kacau bilau? Sebab itu yang ada ketika itu, tokoh-tokoh guru yang ada ketika itu untuk mengajar fiqh, mengajar cara beribadat adalah orang-orang yang tahu beribadat berdasarkan apa yang dia belajar daripada mazhab Syafi'i. Kalau kita tengok di Mesir, tokoh ni semua ada. Tokoh Maliki ada, tokoh Syafi'i ada. Bukan seorang tu dia boleh ajak 4-4 sekali. Ini kebanyakan masyarakat kita lah. Kalau kita tengok Syekh Ali sendiri, dia alim 4 mazhab. Dan bahkan bukan 4 lah, alim dah tahu lah. Jadi nak bagi tahu persoalan kenapa yang wujud di Malaysia, yang wujud di tanah air adalah majoritinya fiqh Syafi'i. Kalau berdasarkan benda pertama, benda tu memang perjalanannya begitu. Jadi tak perlu untuk kita ingkar dan kita bangkang. Betul Ustaz, kalau saya nak belajar yang lain, boleh? Boleh, tak ada masalah. Asalkan buat bertepatan dengan ilmu. Cuma kena tengoklah juga, tengok keadaan, tengok suasana. Pastikan dapat itu berdasarkan. Yang penting kalau boleh ikut berdasarkan apa yang diajar oleh mujtahidin. Boleh kakak? Okey. Sekarang ni bila balik kepada bab ni, ini antara tempat yang kita boleh tengok perbezaan di antara mujtahidin. Contoh rukun wudu ini. Kalau setengah-setengah pendapat Imam bagi mujtahidin yang lain, dia kata rukun wudu 4 saja. Contohnya mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata rukun wudu 4 sahaja. Tak termasuk niat solat tepi. Tak perlu niat, tak disyaratkan. Bukan nak kata tak perlu, nak kata tak menjadi rukun. Dituntut, disuruh berniat juga untuk kesempurnaan. Tapi kalau tak niat, sah ke tidak? Sah di sisi Imam Abu Hanifah. Yang lagi satu yang tak dimasukkan dalam rukun ni di sisi Imam Abu Hanifah adalah at-tartib. Tak perlu ikut turutan. Jadi senanglah sikit. Maaf. Jadi mudahlah sikit kan. Lalu-lalu tepi jalan orang basuh tangan, lepas tu ada orang simbah kepala. Lepas tu kita kaki terjerumus masuk dalam sungai. Selesai duduk tak niat. Ini contoh nak bagi tahu perbandingan dan perbezaan. Jadi di sisi Imam Abu Hanifah, niat bukanlah rukun dan juga tartib bukanlah rukun. Sebab apa? Adalah alasan yang hujah-hujah dia. Masing-masing ada hujah. Semua ambil daripada ayat yang sama. Semua ambil daripada ayat Allah Taala, "Idza qumtum ila sholati faghsilu." Semua berdasarkan ayat. Cuma cara faham dan cara olah ayat tadi yang membawa kepada perbezaan kefahaman. Okey, balik kepada tajuk balik. Okey, rukun yang pertama ataupun fardu yang pertama ialah an-niyyatu 'inda wasdil wajhi. Yang pertama an-niyyah. Rukun yang pertama dalam wudu ialah an-niyyah. Ini tempat pertama yang kita jumpa dalam kajian kitab matan hadis yang ini rasanya kali pertama kita jumpa perkataan an-niyyah. Niat. Maksud niat ni ialah dari segi bahasanya ialah qasdu al-qalbi. Maksud niat ni adalah ala tujuan ataupun fokus hati kita. Kalau saya nak sebut bahasa Melayu ni mungkin tak tepat kan, kita sebut fokus lah. Kita punya fokus dan kita punya mind setting ketika buat satu perkara tu. Ni nak bagi mudah faham kan, nak terang mudah faham. Ada orang masa basuh tangan, dia basuh saja. Dia tak ada set apa-apa dalam otak dia. Saya nak bagi sahabat-sahabat nampak apa maksud niat ni secara mudah, supaya tak jadi was-was dan tak jadi nak menyusahkan diri. Sebenarnya niat ni benda mudah saja. Benda yang bukannya sampai tahap menekan jiwa, sampai tahap nak takbir ni 14 kali kan. Niat ni maksudnya kita kesedaran hati dan kesedaran minda kita ketika kita punya fokus ketika tu tujuannya apa? Apa tujuannya? Itu maksud niat. Kerana apa? Ada orang basuh tangan, dia basuh saja. Ada orang basuh tangan tujuannya sebab nak bagi sejuk tangan. Tangan panas,
Tujuannya saya basuh ni sebab nak sejukkan. Jadi kerana nak sejukkan tadi, itu yang dikatakan niat dia. Ada yang tak ada niat langsung. Ada orang yang basuh tangan sebab nak hilangkan kotoran pada tangan. Jadi ketika basuh tu dia niat, aku tengah-tengah basuh ni aku nak hilangkan kotoran pada tangan. Jadi bila berwuduk juga begitu. Yang dimaksudkan niat dalam wudu, niat dalam mandi wajib ini dalam ketika kita basuh itu, apa yang kita fokuskan, apa yang kita setkan dalam otak kita, kenapa kita buat perbuatan tu. Itu maksud an-niyah. Jelas kok sekarang ni. Benda mudah je. Jadi kalaulah kita pergi, masa kita basuh, kita nak buat bandingan, kita bagi contoh, bila kita ambil air, kita letak di muka kita, kadang-kadang kita tak sedap apa-apa langsung. Selesai semua. Lepas tu baru kita tanya balik, aku buat apa ni? Masa basuh tadi tak sedap apa? Jadi maknanya ketika tu tak ada lah niat. Sebab kita tak ada setting ketika tu. Kita tak ada apa? Tidak ada fokus dan hal itu. Kenapa kita basuh tadi? Ini maksud an-niyah. Sebab tu dia tu an-niyah tu qasdu al-qalbi, tujuan hati. Apa kita punya matlamat hati kita tadi ketika kita buat sesuatu perkara. Dan dalam pembincangan fiqh ni disebut qasdu asy-syai'. Kita kalau tujukan ataupun kita bermatlamatkan sesuatu perkara itu ma'a iqtiran, dalam keadaan serentak dengan fi'lihi, serentak dengan perbuatannya. Kalau sebelum buat dia tak panggil niat. Dalam bincang fiqh ni, dalam hukum ni dia, kalau kata sebelum buat tak panggil niat, dia panggil al-azmu. Dia panggil al-azmu. Azam ni kita setkan, kita nak buat tapi belum mula buat lagi. Kita dah inqadul qalbi, kita dah setkan, kita dah tetapkan 100% dalam hati kita ni kita akan buat. Cuma belum start lagi. Itu nama dia al-azmu. Tapi niat, an-niyah disebut qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Buat niatkan sesuatu, setkan, tetapkan matlamat dan serentak dengan perbuatan tadi. Serentak dengan mulakan perbuatan. Jadi dalam wudu perlu ada setting tadi. Perlu ada penetapan matlamat tadi. Penetapan tujuan daripada perbuatan tadi. Kena ada masa bila niat ni. Kena ada ketika disebut inda ghaslil wajhi, ketika membasuh muka. Mesti ada ketika tengah basuh muka tadi. Basuh muka, ini kita faham ni. Ada setengah orang mungkin masa benda faham dah semua, cuma kita nak sebut bagi jelas. Ketika ambil air tadi, asalkan semua kawasan ni semua nama muka. Semua nama muka. Bukan disyaratkan mesti basuh dahi dulu baru dikira permulaan basuh muka. Bukan disyaratkan mesti basuh daripada atas turun ke bawah dah. Asalkan start basuh itu, asalkan basuh itu kena pada anggota bahagian daripada muka, maka tempat itu dah dikira tempat yang betul untuk kita wujudkan niat ketika itu. Sebagai contoh, kita ambil tadah air daripada muka, kita letak di tangan kita. Kita start letak air tadi di dahi kita. Ketika start tadi mesti ada niat. Kalau letak air dulu, letak air sampai separuh, baru wujud niat. Ketika tu niat akan dikira wujud ketika bila? Ketika lepas separuh lah. Maknanya yang start hilang debu hijau tadi masa bila? Akan start hilang debu tadi masa lepas daripada separuh pada muka tadi. Sebab apa? Sebab peringkat awal basahan tadi niat belum wujud. Jadi tak ada masalah kalau dia start di bawah dulu pun, asalkan ada niat, maka dikira sah dah. Dikira sudah sah perbuatan yang nama dia niat tadi. Sebab tu disebut dalam kita disebut niat ini hanya perlu wujud. Kita faham? Niat ini hanya perlu wujud pada permulaan basahan muka. Perlu wujud hanya pada permulaan membasuh muka. Maknanya kalau basuh, ambil air sikit, start basuh di pipi. Lepas basuh tu air sikit, jadi cukup untuk basuh bahagian ni saja. Jadi lepas tu ambil sambung lagi. Maka ketika sambungan seterusnya tu dah tak perlu ada niat dah. Sebab apa? Sebab niat tadi dah ada pada tempat yang awal-awal permulaan
perbuatan yang nama dia al-wudu tadi. Jadi bukanlah susah sangatlah, bukannya susah sangat. Jadi sebab itu an-niyatu 'inda ghuslil wajhi. Cara dia mudahlah. Caranya mudah, pastikan. Ketika ambil air tadi dan ketika membasuh, pastikan ada niat untuk berwudu. Niat untuk berwudu tu ada ketika kita mula membasuh. Selepas pada itu, fikirlah bab lain pun. Otak layan ke tempat lain ataupun tak fokus. Yang penting ketika awal-awal perbuatan ni mesti ada niat tadi. Boleh kot ni? Kalau ada soalan tanya, jangan tak tanya. Kemudian dibicarakan, kalau setakat kita ini, kita mata disebutlah perlu ada niat. Dalam kita ada disebut apa yang perlu ketika niat itu. Apa yang nak disebut? Disebut mulut, jangan juga apa yang nak disetkan dalam hati. Antara niat yang disebut dalam kita cara disebut, yang pertama kita sebut, kita niatkan nawaitu al-wudu lah. Tak sebut dengan mulut tak apa. Cuma kata, aku buat apa ni? Aku buat ni adalah untuk berwudu. Aku buat ni bukan saja nak basuh muka. Aku buat ni untuk berwudu. Sebab itu nawaitu al-wudu. Aku niatkan ini untuk wudu. Basuhan ini untuk al-wudu, perbuatan amal wudu tadi. Itu yang pertama, boleh diniat. Niat yang kedua yang selalu disebut juga dalam kitab-kitab cara disebut nawaitu raf'al hadath. Aku niatkan untuk menghilangkan hadas. Basuhan yang aku ambil air ni tadi, tujuan aku ambil air ni, basuhan ini yang aku sedang membasuh ni, tujuannya untuk apa? Untuk raf'al hadas, untuk menghilangkan hadas yang ada pada tubuh badan aku. Betul? Kita ambil yang mudah-mudah lah. Jadi nak niat wudu boleh, niat menghilangkan hadas pun boleh, tak ada masalah. Ini dibenarkan tak? Nak niat nawaitu faraidu wudu, apa semua tu dalam cara-cara yang panjang lah. Kita sekarang setakat qadar dengan qadar kita, yang penting kita boleh faham lah qadar untuk kita amal dan buat. Jadi ketika nak berwudu dan nak sah wudu di sisi Imam Syafi'i, mesti basuhan yang pertama itu, basuhan di muka itu, ketika starting air itu kena anggota muka ini, tak kira lah di bahagian mana sekalipun, pastikan ketika awal kena air tadi itu mesti ada dan wujudnya ada niat. Tapi kalau tak ada, macam contoh kita sebut tadi, dah separuh baru dia niatkan, apa ada masalah ke? Tak ada masalah. Cuma kita kena set kan lah, kita kena sedar kat mana ketika ada niat tadi. Bila niat mana wuduk kita bermula pada sini. Yang kerja kita kena buat lepas tu buat apa? Sambung sajalah basuh pada basuhan-basuhan yang tidak ada niat tadi. Tidak ada niat pada permulaannya tadi. Sebab apa kita sebut niat tu cukup dengan wujud ketika awal permulaan basuhan. Selepas dah wujud niat tadi, teruslah kita sambung basuhan. Kalau nak sebut bahasa kita ni nak bagi faham, mungkinlah tak tahulah tepat atau tidak. Tapi niat ni seakan-akan switch lah. Seakan-akan switch kita tekan. Switch ni nak padam, nak pasang lampu, bukan nak kena cucuk tangan setiap masa. Tak ada orang tekan switch, tekan, pegang sampai habis. Switch ni tekan sekali ya, asalkan dah tekan sekali, lepas tu jalan. Sambung sajalah. Buat kerja macam misal tadi. Boleh kot? Kalau ada soalan tanya. Yang kedua, kita baca mudah-mudahan lah. Yang keduanya ghuslu al-wajhi. Yang keduanya yang menjadi rukun dalam al-wudu sisi Imam Syafi'i, mestilah kita membasuh muka. Ghuslu al-wajhi. Ghuslu al-wajhi, mesti membasuh muka. Muka lah. Ini yang disebut apa dia kata al-wajhu ma taqa'u bihi al-muwajahatu. Muka ni si kamus bahasa Arab disebut, apakah yang dimaksudkan dengan disebut al-wajhu? Apakah yang termasuk dalam anggota muka? Disebut perkataan al-wajhu, apakah yang termasuk dalamnya yang disebut muka ni? Jadi disebut ma taqa'u bihi al-muwajahatu. Apa yang sempurna, apa yang akan berlaku, apa yang akan menyebabkan berlakunya al-muwajahah, berhadapan. Jadi kita bila berhadapan dengan seorang, kita jumpa orang, kita tak kali belakang kita ni. Dia tak bagi telinga kita dekat dia. Kita akan bagi anggota yang ni lah. Bila kita nak berhadapan dengan seorang. Lepas tu kita al-muwajahah bihi al-muwajahah, seperti disebut muka ni, apa yang di depan ni. Masuk ya. Kalau belakang ni bukannya muwajah, bukannya wajib. Jadi sebab tu dibincangkan dalam kitab syarah bincang. Apakah yang termasuk dalam
anggota disebut sebagai al-wajhu ini. Ini sebutlah al-wajhu, kata baina manabil sya'ri, tempat daripada start tumbuhnya rambut ini ila al-dhaqni, sampai ke dagu. Ulan dia punya level panjang. Kemudian dia kata di antara cuping telinga ini ke cuping telinga lagi satu disebut sudut lebarnya. Itu yang termasuk dalam anggota yang nama dia muka. Jadi yang termasuk dalam kawasan ni tak daripada tubuh rambut sampai ke dagu, dan kemudian daripada cuping telinga ke cuping telinga, semua yang masuk dalam apa ukuran ini, maka termasuk dalam kategori muka belaka. Okey. Dan kemudian kalau telinga ni, dia kata kita buat, kalau kita ada benang, kita letak daripada tengah ni, tengah ni, kita letak sampai lah ke telinga kita. Yang mana termasuk kalau kita letak naik, kita letak pembaring tu, kita ada pembaring panjang, kita letak dari sini sampai ke telinga. Okey, yang di bawah pembaring tu semuanya masuk dalam muka belaka. Itu masuk dalam muka belaka. Jadi atas kepala ni bukan muka lah. Yang lepas atas ni bukan muka lah. Sebab tu yang kalau orang lelaki ni yang apa? Yang di antara telinga ni, ini termasuk dalam muka juga ni. Sebab dia duduk level bawah naik tadi. Okey. Ala kulli hal, Ustaz sebutnya rasa macam selama ni tak sah saja. Dah benda mudah saja sebenarnya. Bendanya mudah. Sebab apa? Sebab bila kita tangan kita, memang Allah Taala cipta untuk beribadat sebenarnya. Manusia ni Allah Taala cipta tangan semua ni sesuai untuk keperluan apa yang dia perlu buat. Salah satu keperluan yang dia perlu buat ialah al-ibadah wal wudu. Di tangan kita ni memang automatik. Bila kita ambil tangan, kedua belah tangan ni memang automatik dia akan cover semua kawasan yang nama muka tu. Jadi jangan duk pening-pening, jangan duk pening-pening dan jangan susah payahlah. Jangan duk ambil wuduk kan ni tutup jari. Sebab nak bagi rasa sama, tak payah. Ambil saja ayat tu dan kenakan muka. Cuma nak bagi kita di perbincangan dalam kisah fiqh supaya kita jadi lebih jelas dan fahamlah level mana. Jadi dia sebut kawasan tempat tumbuh rambut yang biasanya sampailah ke dagu, daripada cuping ke cuping telinga. Cuping ke? Bukan apa? Ni. Bukan cuping yang ni. Anak telinga lah, anak telinga. Okey. Hari kita akan patah balik sikit. Kita baca dulu. Sebenarnya rukun yang ketiga disebut ghaslu al-yadaini ila al-murfaqain. Basuh tangan sehinggalah ke siku. Ghaslu al-yadain ila al-murfaqain. Membasuh tangan daripada atas ni sampailah ke siku. Ini untuk basuhan yang wajib. Basuhan yang wajib ni mesti basuh. Selepas basuh muka tu mesti basuh tangan daripada jari ni sampailah ke siku. Daripada atas ni sampailah ke siku. Mesti basuh. Jadi kedua-dua belah tangan. Ghaslu al-yadain ila al-murfaqain. Rukun yang keempat, mashu. Ini beza. Jadi kita dah jumpa ghaslu, basuh. Sampai di sini kita sebut mashu. Mashu ba'di ar-ra'si. Membasuh sebahagian daripada kepala. Apa beza al-mashu dengan al-ghaslu? Al-ghaslu, basuh ni ialah air itu dia akan mengalir dengan sifat tabi'i. Air itu lalu dan keadaan dia mengalir. Memang dia mengalir. Sebab tu kita ambil air dengan tangan kita ni, kita tak ada dia akan mengalir lah. Bila kita lalukan tangan tu, memang dia akan lalu lah dengan sifat tabiat dia sebagai air. Air itu akan lalu. Kalau al-mashu ni cukup dengan ada lembab. Kita lembabkan tangan, lepas tu kita buang sampai tak ada langsung titik-titik air tadi, tapi tangan masih lembab lagi. Tapi tak kering lagi lah. Tangan tu dah lembab, cuma tak ada nampak titik-titik tu, tak nampak pun titik-titik, tapi tangan masih lembab. Lembab inilah yang nama dia al-mashu. Kita lalukan lembapan kepada kepala, itu yang disebut al-mashu. Jadi dalam perbuatan yang nama al-wudu ini, ada dua tempat yang kita akan sapu. Ada dua tempat yang biasanya kita akan sapu. Yang pertama sapu kepala, yang keduanya sapu pada khuf. Siapa-siapa yang pakai khuf, ada tajuk khusus dalam wudu ni, tajuk masalah sapu khuf. Khuf itu ada syarat-syarat. Salah satu syarat dia adalah dia tak perlu basuh. Tak perlu basuh simbah hayat ni.
Dia cukup dengan lembapkan tangan. Terus kita letak tangan kita pada khuf tadi, sudah dikira al-mashu. Jadi boleh faham yang pertama bezakan al-mashu dengan al-ghuslu. Boleh. Yang keduanya kat sini disebut ba'dhi ar-ra'si. Sebahagian saja daripada kepala. Di dalam kitab syarah disebut ar-ra'si. Boleh kita sapu pada rambut, boleh juga kita sapu pada kulit. Siapa-siapa yang tak ada rambut, sapu kulit lah. Siapa-siapa yang ada rambut, boleh pilih lah nak sapu yang mana satu. Kemana pun sah. Kalau kena rambut pun sah, kena kulit pun sah. Dikira sapu tadi, sapuan tadi. Cuma disebut ni al-ba'du. Sebahagian ni banyak mana? Sebahagian ni banyak mana disebut dalam setengah kitab fiqh sebut, dia punya keluasan dia sekurang-kurangnya keluasan 3 helai rambut. Ni yang satu salah faham ni. Ada orang salah faham, dia kata ustaz, sekurang-kurang sapu kepala ni seorang kena sapu 3 helai rambut. Jadi dia ambil rambut dia tarik daripada ujung sampai ke ujung. Yang rambut panjang ni pusing lagi sampai ke sini. Ada yang dimaksudkan 3 helai itu keluasan jarak tu. Kena ambil banyak mana. Kita sekurang-kurangnya aqallu al-mujzi, sekurang-kurangnya kawasan yang luas itu luas 3 helai rambut. Maksudnya sikit sangatlah. Betul kalau kita ambil ni jenis orang malas. Itu pakai banyak rambut banyak. Kopiah pula baru beli. Jadi malas nak buka. Jadi dia masa tempat basuh kepala, sapu kepala, lembapkan tangan, ditarik, letak jari kami ya. Sah, dari segi sahnya sah sebab dia dah buat rukun dia. Bapak, bak tu ni sebahagian isi macam ini cukup dengan kadar keluasan 3 helai rambut tadi. Bukan yang maksud kena basuh 3 helai tu. Faham kan? Boleh kan? Jadi kalau yang jenis malas sangat-sangat, malas lah. Tolak sikit, tak lah. Jadi kawasan kepala ni semua atas ni. Start daripada atas ni sampailah ke belakang. Sampai ke kita punya leher. Leher ni tak termasuk lah. Jadi kalau kata dia cucuk lah, bukan cucuk, dia letaklah jari dia kat mana pun, dia lembapkan jari tadi. Dia malas nak buka kopi aku depan, dia letak kat belakang, cucuk kat belakang. Sah wudu dia. Sebab apa? Sebab dia dikira masku, dah dikira sapu sebahagian daripada kepala dia. Jadi boleh kelakar lah. Sebab tu kat sini kena faham dua perkara. Yang pertama masku, apa maksud al-masku tadi. Yang keduanya faham pada keperluan kadar minimum tadi. Kalau pendapat Imam Abu Hanifah kata kena sekurang-kurangnya 1/4. 1/4 tu kan dia letak syarat di depan ni. Allah Alam bisa tengok balik 1/4 maknanya 1/4 mesti sapu sekurang-kurangnya 1/4 kepala. Kalau Imam Malik dia letak syaratnya mesti sapu semua kepala, seluruh kepala, mesti sapu semua sekali. Tiga-tiga semua sepakatlah sapu, bukannya basuh. Tapi yang bedanya cuma kadar banyak mana, keluasan tu banyak mana yang nak kena sapu dan nak kena basuh. Adalah hikmah dia. Adalah hikmah, masing-masing ada hujah, masing-masing ada hadis yang disandar pada apa yang disandarkan pada hadis ini, disandarkan pada dalam istihad mereka itu. Cuma salah satu hikmah dia ini dicontohkan oleh Fadilatul Syekh Taha Rayyan. Syekh Taha Rayyan ni mengajar syarah Riyadhus Shalihin setiap hari Ahad selepas zuhur. Syekh Taha Rayyan Allah Taala disebut antara mujtahid bagi mazhab Maliki hari ini. Di Mesir ni nak sebut sahabat-sahabat tokoh yang hebat-hebat. Tokoh-tokoh yang besar ni banyak, cuma kita tak perasan yang kita tak tahu. Syekh Taha Rayyan salah seorang mujtahid mazhab Maliki yang ada zaman hari ini. Dan dia salah seorang ustaz profesor fiqh muqarrar di Azhar Syarif. Dia Fadilatul Syekh ni memang terkenal sebagai seorang alim bagi mazhab Maliki. Bukan cakap Maliki lah, fiqh muqarrar ni alim semua mazhab. Tapi dia punya kepakaran dalam fiqh Maliki ni dikirakan yang nombor 1 lah di Mesir ni. Jadi dia letakkan disiplin dia. Dia kata aku walaupun aku tahu banyak pendapat ni, tapi dalam soalan beribadat dan taat pada Allah Ta'ala ni, aku taat pada Allah Ta'ala berdasarkan apa yang aku belajar daripada Imam Malik. Tawaduk yang banyak. Walaupun level dan level kalau kata fiqh muqarrar ni alim semua lah. Tapi dia kata aku berintizam, aku ikut panduan ibadat ni, aku akan ikut berdasarkan apa yang Imam Malik ajar. Jadi istihad dia akan pakai mazhab Imam Malik lah. Dalam keadaan macam tu sekalipun, dia kata
aku tahu, ini nakal daripada sampai Syekh Ahmad Haji. Dia sebut, dia kata apa? Kerana pendapat mazhab Syafi'i lah, bila aku pergi melakukan haji di Mekah, dan haji itu panas. Jadi bila panas, kalau lah nak basuh satu kepala, nak lembabkan satu kepala, tengah-tengah panas terik, dia kata kalau lah terpusat pegang pendapat Imam Malik ketika itu, mungkin dengan aku sekali akan perasan dah, akan bawa sakit lah kepala badan. Jadi ketika tu nampak kata apa? Hikmahnya. Kenapa Allah Ta'ala atur kan bagi dari segi pendapat ni ngajar dengan hikmah Allah Ta'ala jadikan pelbagai pendapat. Tapi dengan syarat lah pendapat tadi tu bukan orang tepi jalan pula. Kenapa ada orang kata setengah orang kata kita berbeza pendapat. Kena faham. Berbeza pendapat yang digunakan tu dia ada ukuran dia. Dia ada level dia. Berbeza pendapat mesti keluar daripada hati dia. Contoh kalau pergi klinik pun, doktor kata makan ubat ni untuk sembuh. Klinik ni kita kata makan ubat ni untuk sembuh. Mungkin berbeza tapi mereka keluarkan pandangan ni berdasarkan kepakaran. Tapi kalau tanya saya, kita pergi klinik, doktor kata makan ubat ni untuk sembuh. Doktor saya berpendapat beza dengan. Boleh ke? Tak boleh lah. Sebab tak bukan orang yang melayakan untuk bincang tentang pendapat tadi. Jadi kat sini kisah Syekh Bukhari yang kata disebabkan pendapat Imam Syafi'i yang kata perlu basuh sebahagian saja itulah. Ketika aku buat tu barulah ketika berhadapan dengan sesuatu jadi kita nampak dengan jelas asal rahmat Allah Ta'ala. Apabila ada perbezaan pendapat berbagai ni, ketika perlu kita boleh, ketika ada hajat kita perlu, ketika ada keperluan ada hajat kita boleh pakai pendapat-pendapat yang sesuai dengan situasi kita ketika itu. Jadi janganlah kita tu kata hak kita saja betul. Sebab tu dalam Hasyiah Imam Al-Bajarimi syarat kepada yang nak disebut kulluha, setiap mazhab-mazhab mujtahidin semuanya membawa ke syurga lah. Disebut semua mazhab mujtahidin, semua pendapat-pendapat mujtahid, orang yang berkelayakan ni untuk bercakap dengan soal hukum hakam ni semuanya membawa kepada Allah Ta'ala lah, membawa kepada Allah Ta'ala. Cukuplah. Okay. Kemudian yang kelima, ghaslu ar-rijlaini ila al-mirfaqain. Mesti basuh kaki sampailah ke al-ka'bain, sampai ke kita punya dua buku lain ni. Jadi kena basuh sampai ke situ. Yang keenam at-tartib. Okay, kita berhenti sikit. Dekat tartib kita berhenti dulu. Kita nak sebut masalah ghaslu al-wajhi. Dalam kitab-kitab dia disebut mesti basuh semua sekali lah. Mesti basuh semua sekali. Begitu juga tangan mesti basuh semua sekali. Jadi apa saja bulu-bulu yang ada di tangan mesti basuh semua sekali. Ada daging-daging tubuh tambahan yang tumbuh mesti basuh semua sekali. Jadi yang kuku kita tu pun mesti basuh. Kawasan kuku yang panjang tu mesti lalukan air di bawah kuku tadi. Kalau ada benda-benda yang menghalang, benda-benda luar yang menghalang, kalau daki badan sendiri itu disebut itu tak termasuk dalam benda menghalang. Dalam pendapat kata daki tangan kita tu, daki peluh kita tu, kalau betul-betul daki lah, yang tu dia tak menghalang air. Sebab dia memang dia bukan menghalang air, jadi termasuk tak ada masalah lah. Itu pun disuruh dan digalakkan untuk buang. Perbincangan panjang lah, semua ada pilihan untuk kita beramal ni. Saya bagi tahu, kalau ada benda luar yang jenis menghalang air kena buang. Contoh dekat selut, dekat tanah tu kena buang. Pokok yang mana bagi tahu biar kena semua sekali kawasan yang diwajibkan basuh tadi. Jadi yang kawasan muka dan kepala itu kena basuh semua sekali lah. Segala bulu yang ada bulu kening, bulu mata dan juga segala bahagian yang ada ni, daging-daging yang ada di kepala, di muka. Dalam masalah muka, tangan dan kaki ni dia sebut ada satu persoalan atau ada satu poin dia sebut. Dia kata mesti basuh lebihkan sedikit. Tadi kita sebut had limit muka tadi daripada tempat tumbuh rambut sampai ke dagu, daripada tepi sampai ke tepi. Tapi dalam masalah wuduk dia sebut wajib basuhkan lebih sikit. Sebab nak pastikan sempurna dan pastikan kita dah basuh semua kepala. Sebab tu kalau kata di dagu ni, dia basuh mesti basuh sampai ke tempat yang kita boleh letak jari kita ke dalam, yang mesti sampaikan air ke sini. Kalau sini kepala juga ni muka juga ni, jadi mesti masuk sikit sebahagian ke leher kita ni. Mesti lebihkan sikit. Bila muka ni mesti naikkan sikit ke kepala kita ni. Mesti masuk sikit kawasan telinga semua sekali. Sebab tu saya sebut tadi, tangan kita ni memang Allah Ta'ala bagi, jadi bila kita ambil wuduk dengan tangan kita secara normal ni, memang automatik dia akan cover semua tempat. Memang dia akan cover semua sekali.
Lepas tu bila kita ambil, kita tahu ni memang dia akan cover semua sekali. Jelaslah, jangan duduk masa, jangan duduk fikir pula balik nanti lagi tak reti lagi. Sebenarnya benda mudah. Bila ambil air di tangan ni, sudah kita dah basuh, lengkap lah. Dia dah cover semua. Dia cover tempat yang asal muka tadi, dan dia dah cover tempat yang la yatimmu bihi al-wajib tadi. Apa yang tak sempurna wajib tadi mesti wajib basuh juga. Dia dah cover semua sekali. Boleh eh? Kalau untuk tangan pula, tangan mesti basuh lebihkan sikit daripada kawasan siku ni. Cuma disunatkan basuh lebih segegar. Disunatkan sampai lebih daripada kita punya jari kita ni, 4 jari kita ni. Begitulah juga dengan kaki. Kaki mesti basuh lebih sikit. Untuk lebih sikit daripada kawasan kuku lari tadi, sebab nak pastikan kita cover semua kaki kita. Cuma pada lebih tu, lebih sikit itulah. Okey. Untuk tangan ni, yang saya yakin, yang saya ingat sebut memang disunatkan untuk lebihkan. Untuk kaki saya tak ingat, saya tak pasti. Kerana saya buat balik. Adakah disunatkan juga untuk lebihkan tadi? Disunatkan lebih ila nisfi sa'. Disebut disunatkan basuh sampai lebih sikit, sampai separuh kok ni lah, sampai kawasan separuh daripada peha ni. Itu sunat. Sunat dilebihkan. Betul bukan peha lah. Peha basuh. Lebih kuat lah. Jadi itu saya nak highlight kataan yang kata, tempat yang kata kena basuh lebih sikit, supaya kita alert sikit. Tak ada orang pun sekarang ni, tak ada orang yang basuh dia ukur betul sampai siku ni. Dia bubuk kembali dah, tak ada. Memang automatik bila kita guna tangan ni dia akan lebih sikit. Sebab tu tak perlu untuk kita malu-malu nak waswas lah. Waswas ni jenis kena lawan, jangan biar. Okey. At-tartib. Yang keenam mesti ada turutan. At-tartibu ala ma dzakarnahu. Mengikut turutan berdasarkan apa yang telah aku sebutkan tadi. At-tartibu ala ma dzakarnahu. Mengikut turutan daripada apa yang aku sebutkan tadi. Untuk niat dengan muka tak ada turutan lah. Sebab dia mesti serentak kan. Ketika awal basuhan muka tadi mesti serentak dengan niat. Jadi yang disebutkan mesti ikut turutan ni lah. Mesti basuh muka dulu, lepas tu baru basuh tangan, lepas tu baru sapu kepala, lepas tu baru basuh kaki. Yang dimaksudkan dengan tertib ini, isi mazhab Syafi'i, sekiranya dibasuh anggota kedua sebelum selesai anggota pertama. Saya sebut secara tepat ni, faham? Sekiranya dibasuh anggota kedua sebelum selesai basuhan anggota pertama, maka tidak sah basuhan anggota kedua tadi. Mesti selesaikan basuhan anggota yang pertama. Maksud selesaikan ini basuhan sekali sajalah. Bagi basuh sekali tu kena semua sekali. Jadi selesai basuhan pertama. Kawasan ni dah kena, yang ni dah kena. Jadi semua tempat di muka ni dah hilang dia punya hijau tadi. Itu maksud basuhan pertama tu akan dikira bila? Basuhan pertama akan dikira bila satu muka tu dah jadi putih semula. Semua tempat di muka tu telah hilang. Kita buat bandingan tadi, kita sebut debu hijau kan. Debu hijau tu dah hilang pada semua anggota muka tu. Jadi debu hijau ni akan hilang dengan sekali basuh lah. Bila dah basuh sekali kena semua, maka selesai basuhan. Baru boleh start basuh tangan tu. Tangan pun macam itulah. Lagi mana dia basuh separuh. Dia basuh separuh sampai sini. Jadi dia basuh lagi selesai. Main dekat tempat tangan yang kiri ni dia basuh separuh, tinggal ada sikit lagi. Kita tengok handphone bunyi. Habis sembang lewat telefon dulu. Lepas tu main-main, dia ingat terus masuk sambung-sambung kepala. Sambung kepala tadi tidak sah. Sebab tak ikut turutan. Tidak ikut turutan, tidak ikut at-tartib. Dari sisi Imam Syafi'i, at-tartibu wajibun. Tertib ni wajib. Jelas kot? Jadi kalau basuh sapu kepala tak selesai lagi, tak boleh start. Bila tak boleh start basuh kaki tu, maksudnya basuhlah jangan sekali pun, tak akan hilang debu hijau pada kaki tadi. Yang ni yang kita ulang nak kait balik dengan masalah air mustakmal. Air mustakmal kita sebut, air mustakmal tu ialah air yang dibasuh pada basuhan pertama. Air mustakmal ialah air yang basuh pada basuhan pertama. Maksud basuhan pertama, air yang menghilangkan hijau tadi. Air yang menghilangkan hijau tadi, air itu sajalah yang akan dikira sebagai mustakmal. Jadi kalau basuhan kedua tak menghilangkan hijau tadi, jadi tak ada lah air yang kedua itu dinamakan air mustakmal. Sebab dia tak digunakan untuk menghilangkan hadas. Begitu juga air yang digunakan ketika belum ada turutan tadi. Contoh, dia dah basuh muka, tiba-tiba dia basuh kaki. Ketika itu hadas pada kaki
hijau pada kaki tadi tak hilang. Sebab tak ikut turutan. Jadi air yang digunakan tadi dikira mustakmal ke tidak? Tak dikira mustakmal lagi. Sebab apa? Syarat air mustakmal tu air yang menghilangkan hadas. Kita guna bahasa kita, air mustakmal ni air yang menghilangkan hadas. Jelas? Okey. Jadi at-tartibu ala ma dzakarnahu, mengikut turutan berdasarkan apa yang telah aku sebutkan tadi. Kita ambil sikit lagi. Tadi kalau ada soalan kita buka soalan lah. Jangan. Wa sunanuhu asyratu asya. Sunat-sunat berwuduk ini ada 10 perkara. Berdasarkan apa yang Imam Abi Syuja' sebutlah. Dalam kitab-kitab syarah kita akan jumpa lebih lagi lah. Okey. Mau kita baca apa yang ada di sini. Yang pertama at-tasmiyatu. Mesti sebut bismillahirrahmanirrahim. Di sini nak dapat pahala lah. Maksud mesti itu bukan mesti wajib ni. Kena sebut bismillah. Itu sunat. Masa bila nak sebut ni? Masa ketika kita start basuh tangan. Basuh tangan yang sunat. Masa start basuh tangan yang sunat ni, dia kena ada 3 perkara. Yang pertama, kena ada start basuh. Yang keduanya, kena ada start sebut bismillah. Yang ketiganya, kena ada niat juga. Masa ini kita akan sebut apa beza niat yang di tempat basuh tangan ni dengan beza niat yang di muka. Okey? Simpan dulu. Jadi kita akan sebut. Jadi at-tasmiyah itu disebut sekurang-kurangnya bismillah. Sekurang-kurangnya aqalluha bismillah. Wa kamaluha bismillahirrahmanirrahim. Yang sempurnanya sebut bismillahirrahmanirrahim. Boleh dekat ni. Yang keduanya ghusl kaffaini, membasuh 2 tangan. Kaffain ya. Al-kaffu. Ini 2 tangan ya. Qabla idkhalihima al-ina'a, sebelum kita masukkan tangan kita ni ke dalam bekas. Kalau kita ambil wuduk daripada kolam, ambil wuduk daripada bekas lah. Jadi sunat basuh dulu. Jadi sekarang kita ada bekas, yang ada paip, sama lah. Yang penting basuh tangan dulu. Basuh tangan yang sampai ke siku atau sampai ke pergelangan tangan ni, disebut sunat dalam berwuduk. Jadi ketika basuh ni lah disunatkan untuk sebut bismillah. Okey. Kalau setengah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, dia wajibkan bismillah. Wajibkan bismillah. Kalau tak baca bismillah tak sah wuduk. Ikut pendapat yang ada dalam Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab tu mazhab Syafi'i ini bismillah ni sangat-sangat disuruh. Sangat-sangat digalakkan lah. Sebab nak elak daripada perbezaan pendapat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ketiga, al-madmadatu wal istinsyaq. Al-madmadah ni berkumur, al-istinsyaq ni sedut air masuk ke hidung ni sampai ke khayshum. Khayshum ni sampai tempat kita rasa pedih. Sedut air, itu dapat al-istinsyaq. Selepas sedut itu, ayat nombor tu kita disunatkan untuk embut pula. Disebut al-istinthar. Ini yang tak ada di sini. Disunat belakang. Kumur pun sunat. Al-istinsyaq, sedut air itu pun sunat. Lepas dah sedut tu, kita embutkan pula. Keluarkan kotoran-kotoran yang ada di hidung itu pun sunat. Semua tu sunat 3 kali. Basuh tangan jadi pun 3 kali. Sekurang-kurangnya kalau malas-malas sangat, buatlah sekali. Sebab tu disebut aqalluha, sekurang-kurangnya sekali. Wa kamaluha salatu marrat, 3 kali. Al-istinsyaq, al-istinsyaq semua. Berkumur pun itulah juga. Bahkan berkumur tu bagi orang yang tidak berpuasa. Tidak berpuasa tu disunatkan untuk dia bersungguh-sungguh dalam berkumur. Jadi disebut sampai kita kumur tu dia sampai ke sini, sampai ke halak, sampai ke kita bersihkan sampai ke kongkong ni lah. Bukan telan ni. Sampai ni kita macam biasa buat lah. Kita kumur sungguh-sungguh biar hilang. Kita pusingkan air dalam mulut tu sungguh-sungguh. Cuma itu yang sempurna. Kalau payah-payah tak ada malas dia masukkan air dalam mulut pun, dia tak buat apa pun. Lepas tu dia luah balik. Itu dah dikira dah dapat pahala sunat. Sunat berkumur tadi. Yang sempurnanya pusingkan. Idaratul ma' fil fami, pusingkan, keluarkan air dalam mulut tadi sampailah kita sampai bunyi yang kita duduk tu lah. Orang yang langut sampai dia buat bunyi kan. Bukanlah mesti buat bunyi tu. Yang bagi apa? Kadar kumuran kumur tadi, berkumur tadi. Yang keempat, masku jami' ar-ra'si. Sunat membasuh semua kepala kita. Jami' ar-ra'si. Sunat membasuh semua kepala. Cara dia macam ni. Ambil air, basuh tangan, lembapkan tangan tadi. Ya, bagilah. Bagi apa? Hilangkan lembapan tadi juga. Tak bagi lembap tak apa, cuma ambil air, lembapkan tangan. Dan cara dia jadi tangan ni
ibham, apa kita punya ibu jari letak ni, tangan tak. Kita tariklah sampai ke belakang. Dikira, belum dikira satu lagi. Lepas tarik malah ke depan, tu dikira sekali sapuan empat. Tangan letak sini, kita tarik ke belakang, tolak balik ke depan, ini dikira sekali. Ini untuk orang yang rambutnya panjang lah. Kalau orang yang rambutnya pendek, disebut rambut pendek ni cukup kena sekali saja ke belakang. Sebab sebab tak ada faedah dah pergi ke depan. Sebab dia kira selesai. Kalau orang yang rambut pendek sangat ni, dah cukup dah kan. Yang tujuan tolak belakang ni nak bagi cover rambut yang bahagian bawah pula. Jadi untuk orang yang rambut pendek disebut dah kita kata sekali tu dah cukup dah. Tarik ke belakang. Itu cara menyapu kepala. Jadi nak bagi sapu kepala tu sampai ke belakang. Jadi kita masuk jami' al-raks. Ini sunat. Sunat jadi mulai sini. Nak kira satu dua tahu kan? Ke belakang dan ke depan tu dikira satu. Untuk orang yang rambutnya panjang macam biasalah. Untuk orang yang pendek kita dah cukup dah. Kemudian taslilu al-lihyatil kathah. Untuk orang yang ada janggut yang tebal. Janggut yang tebal ni disebut janggut yang bila kita duduk dalam jarak bersembang kita apa masa apa tu khutbah jarak kita berbincang dengan orang sekitar ni, kita dah tak nampak dah kulit. Janggut orang lelaki ni kita dah tak nampak dah kulit. Ini disebut lihyah al-kathah. Lihyah yang al-kathah ni yang tebal ni tak wajib basuh semua sekali. Nak kena bagi basuh sampai ke dalam ni tak wajib. Cuma wajib kita basuh muka tu kita wajib kita sapu semua sekali lah, tarik basuh yang kawasan zahir. Zahir kawasan luaran kepada janggut tadi. Mesti basuh kawasan zahir tadi. Cuma disunatkan bagi orang yang janggut lebat ni untuk dia cara dia tolak lebat. Jadi contoh start tak ada janggut. Cuma nak beritahu cara dia ni sunat tolak ke atas tadi. Berapa? Tahlil tu apa selak-selakkan dia punya janggut tadi. Okey. Tahlilu al-lihyatil kathah. Yang ke-7. Telajak tadi. Yang kelima, masful udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Yang kelima, sunat untuk disapukan. Ini sapu. Sini bukan waslu. Sini sapu. Masfu al-udhunain zahirihima wa batinihima. Zahir ini ya. Batin ada tafsiran lah. Yang belakang ni surah belakang. Jadi disunat basuh yang kawasan yang biasa dohir buka ni juga kawasan yang belakang. Bima jadi dengan air yang baru. Jadi sunat sapu telinga ni bila selepas daripada sapu kepala. Jadi kepala kita sapu. Jadi dekat telinga pun sapu. Sebab tu bima jadi suruh ambil air yang baru. Air sapuan kepala tadi untuk kepala lah. Cuma untuk dikira basuh sapu telinga ni mesti ambil air yang baru. Cara dia macam mana? Ini cara yang ditunjuk oleh oleh Syekh Ahmad. Ini disebut ambil air. Kita letak yang pertama ni. Kita punya jari ni ke dalam telinga. Kita gerakkan jari. Kita gerakkan jari kat belakang. Dia akan cover lah telinga belakang tu. Lepas tu yang dalam ni kita akan gerakkan jari ni sini. Untuk tempat-tempat yang kita boleh gerakkan. Itu baru sebahagian daripada basuh. Lepas daripada itu kita tangan ni kita tekakkan tangan ke sampai ke telinga tu lah. Tekakkan. Jadi dia kira selesai. Ada setengah sebab orang kata kali pula lagi macam ni. Dia akan lengkap masalah. Dan ulang ni, yang pertama kita ambil ni selesai sapu sampai situ. Doakan semua tu kita tutup. Nak lekatkan ni kita tarik semua tadi. Itu dah dikira satu sapuan kepada telinga. Jelas kot? Itu dikira satu sapuan kepada telinga. Sunat sapu 3 kali dengan air yang baru pada setiap kali tadi. Boleh. Yang ke-7, taslilul asabi'il yadaini wa rijlain. Taslil ni selakkanlah. Gunakan jari kelingking ni untuk selakkan. Untuk yang kaki lah. Kalau untuk tangan, sunat buat daripada atas ni. Buat sini. Taslil ketika basuh tangan yang kanan, sunat buat macam ni. Daripada atas, ni sunat lah. Dalam sisi mazhab Syafi'i ni sunatnya buat bukan buat macam ni. Sebab apa dia nak suruh bezakan wuduk dengan basuh tangan biasa. Ini pun sunat buat daripada atas. Itu taslilul asabi' untuk jari tangan. Kalau jari kaki, guna jari kaki, jari kelingking ni untuk diselakkan start dari hujung jari kelingking sampailah ke depan jari
ibu jari lah. Begitu juga yang sebelah sini. Guna jari daripada hujung sampai lah ke jari kaki jari. Yang penting masa basuh tu lah, masa basuh lah. Disebut dari itu yang saya sebut guna jari itu disebut kamal sunnah. Sunnah yang paling sempurna. Yang paling sempurna lah. Cuma kalau kita guna jari mana pun, kalau asalkan kita buat takbir tadi, sesat. Macam ni juga lah. Kalau kita buat macam ni pun dikira sesat. Dan kita sebab kita dah buat takbir, kita dah selatkan di antara jari tadi. Cuma yang ni nak sebut cara yang paling sempurna berdasarkan apa yang ulama-ulama ajarkan. Okey. Yang ke-8, taqdimul yumna 'ala al-yusra. Mendahulukan al-yumna 'ala al-yusra. Mendahulukan anggota yang sebelah kanan berbanding yang sebelah kiri. Ini pada anggota-anggota yang perlu pada mendahulukanlah. Kalau telinga tak payahlah sebab dua-dua tangan kita boleh guna. Telinga tak bijak pun tak dahulukan mana. Ini suruh ataupun disebut basuh serentak. Disebut kat sini tangan dan anggota-anggota yang perlu pada membezakan kiri dan kanan. Kaki. Taqdimul yumna 'ala al-yusra. Jadi kalau dia basuh tangan kiri dulu ataupun dia basuh kaki kiri dulu, tak ada masalah. Masih sah dulu. Ataupun dia basuh selang sekali, masih sah dulu. Cuma kesalahan dengan etika ataupun cara yang Rasulullah ajarlah. So tunjuk cara dia basuh tangan dulu. Selesai 3 kali baru basuh belah kiri pula. Yang ke-9, at-taharatu salasan. Disunat untuk basuh 3 kali dan 3 kali. Tempat-tempat yang basuh ni disunatkan basuh 3 kali. Atau kepala pun, sapu kepala pun disunatkan sapu 3 kali. Disunatkan sapu 3 kali. Yang ke-10 al-muwalatu. Yang ke-10 mengikut turutan. Al-muwalah mengikut turutan. Tahu kan? Apa? Dia kata, ini betul kan? Jadi dengan tertib. Al-muwalah tu dia sebut membaca